Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Izzati binti Zulkarnain bernombor metrik 278-815 akan membentangkan tentang bahagian pengenalan bagi tugasan kami. Secara dasarnya, komunikasi interpersonal ini melibatkan proses interaksi seseorang untuk menginterpretasikan makna yang berkaitan dengan diri sendiri, orang lain dan hubungan yang terbina. Proses ini melibatkan proses fikir yang melibatkan pemberian makna dan kesimpulan. Komunikasi interpersonal juga dapat menunjukkan cara seseorang itu berinteraksi antara satu sama lain, sama ada secara lisan atau bukan lisan, bagi membentuk makna, seterusnya membina perhubungan sosial. Interaksi ini melibatkan perbualan di antara seseorang individu dengan individu yang lain atau secara kelompok dalam sesebuah komuniti dan ataupun kumpulan. Terusnya adalah berkaitan dengan kumpulan kecil. Apakah itu kumpulan kecil? Kumpulan kecil ni dapat dilihat apabila bilangan ahli kelompok itu adalah sebanyak 3 ataupun 12 orang, atau mungkin boleh menjadi lebih daripada itu berdasarkan kepada tugas dan juga peranan ataupun berdasarkan keperluan sebuah kumpulan tersebut. Perkongsian identiti dalam kumpulan kecil ini merujuk kepada perasaan kebersamaan ataupun ahli kumpulan tersebut dapat merasakan bahawa mereka merupakan sebahagian daripada kumpulan tersebut. Jika tidak ada perasaan kebersamaan ini, maka tidak adalah perkongsian identiti dalam kumpulan tersebut. Seterusnya, perkongsian matlamat dalam sebuah kumpulan itu dapat dilihat apabila mereka mempunyai sekurang-kurangnya satu tujuan dan matlamat yang sama yang ingin dicapai oleh semua ahli kumpulan, dan juga ianya dipersetujui oleh semua ahli kumpulan tersebut. Dan akhir sekali, saling bergantungan dalam kumpulan ini bermaksud adalah setiap ahli saling berhubung dan tingkah laku mereka dapat mempengaruhi tingkah laku ahli kumpulan lain. Sebagai contoh, sekiranya seorang ahli kumpulan itu mempunyai kemahiran komunikasi yang baik, maka dia dapat mempengaruhi ahli kumpulan yang lain untuk turut sama meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Seterusnya kita pergi kepada teras utama bagi pembentangan kami, iaitu berkaitan dengan konflik. Dalam sesebuah perhubungan interpersonal, seseorang individu itu tidak dapat lari daripada menghadapi konflik yang berkaitan dengan isu komunikasi interpersonal. Secara umumnya, konflik didefinisikan sebagai perselisihan atau pertentangan antara individu yang berkaitan dengan idea, kepentingan dan lain-lain. Konflik komunikasi interpersonal ini dilihat berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti perbezaan personaliti, persepsi yang berbeza dan kelemahan komunikasi yang meninggalkan kesan emosi kepada individu. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut apakah faktor-faktor konflik yang berlaku berkaitan dengan komunikasi interpersonal, saya serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam biru warna. Saya Ahmad Syafiq Hamdan 281064 akan menyambung pembentangan ini berkenaan dengan isu yang dinyatakan ataupun isu yang kami memilih. Baik, kumpulan kami Sebulat Suara memilih berkenaan dengan konflik interpersonal ataupun konflik komunikasi interpersonal di dalam sesebuah kelompok kecil. Apakah itu interpersonal? Apakah itu kelompok kecil? Kami akan memfokuskan secara lebih mendalam di dalam pembentangan saya. Okey, baik. Kenapa kami memilih? Kami memilih isu ini daripada kajian yang lepas serta pengalaman kami sendiri melalui semester dari semester. Okey, apakah kami memfokuskan tentang kelompok kecil? Okey, kelompok kecil ni kami memfokuskan ataupun kalau diperkatakan sebagai operasionalnya, mengatakan bahawa kelompok kecil ini kami memfokuskan berkenaan dengan kumpulan tugasan. Okey, kumpulan tugasan ini setiap semester mesti mahasiswa dan mahasiswi berjumpa dengan setiap karenah mahasiswa ataupun pelajar itu sendiri. So jadinya itu adalah konflik interpersonal yang berlaku. Okey, menurut Gill, konflik komunikasi interpersonal ini berpotensi dalam menghakiskan komitmen
penglibatan, tahap kepuasan serta prestasi ahli kumpulan itu. So jadinya dia menyebabkan konflik interpersonal yang berlaku. Baik, sekiranya saya menyebut berkenaan dengan kumpulan tugasan, mesti akan relate dengan semua orang yang di dalam kelas ini, disebabkan mesti ada pengalaman berkenaan dengan karenah-karenah orang ketika kita buat tugasan, kan? Okey. Misalnya salah faham dan menafsirkan orang kata apa, maklumat tugasan, ahli kurang aktif dan ahli yang sangat mementingkan diri. Baik, saya akan teruskan pembentangan ini dengan apakah faktor-faktor mempengaruhi isu ini. So jadinya, yang pertama, saya menggunakan faktor halangan berkomunikasi yang mempengaruhi isu ini berlaku. Okey, apakah halangan berkomunikasi? Saya pecahkan kepada halangan bahasa serta halangan interpersonal. Tetapi, dengan halangan komunikasi ini, ia akan memelahankan dan menjauhkan daripada makna asal yang dikirimkan oleh pengirim kepada penerima. Macam kita tahu, yang mana proses interpersonal adalah satu proses interaksi antara pihak A, pihak B dan mendapatkan satu maklum balas. Itulah interaksi interpersonal. Akan tetapi, halangan komunikasi ini akan membuatkan ataupun mempengaruhi isu ini sebagai menjadikan konflik kepada kumpulan itu, disebabkan ia akan membelahankan dan menjauhkan daripada makna asal daripada pihak A kepada pihak B, dan pihak B pun salah faham apa yang disampaikan oleh pihak A. Sebagai contoh, penggunaan jargon ataupun logat. Okey, apa itu jargon? Apa itu logat? Baik, saya akan terangkan satu persatu. Baik, jargon adalah satu perkataan yang khusus ataupun bahasa yang khusus digunakan dalam bidang kepakaran tertentu. Sebagai contoh, pro bono. Saya pasti semua orang faham apakah itu pro bono. Akan tetapi, tidak semua orang mengetahui apakah erti pro bono itu sendiri. Untuk pengetahuan, pro bono ini adalah satu perkhidmatan yang percuma diberikan kepada orang yang memerlukan. Okey, untuk logat pula adalah mestilah kita tahu berkenaan dengan kita mempunyai 14 negeri di dalam Malaysia. So jadinya setiap negeri kita mempunyai logat yang berbeza-beza. Dengan perbezaan itulah kita dijadikan Malaysia sebagai keunikan. Akan tetapi dengan logat ini, sekiranya di dalam kumpulan kita itu adalah negeri-negeri yang lain, yang asalnya negeri lain, akan menjadikan halangan berkomunikasi. Disebabkan contohnya saya adalah seorang Kedahan. Sekiranya saya menggunakan perkataan bedak, saya yakin orang Kedah mesti tahu bedak itu apa. Tapi kalau orang KL, orang Selangor, orang Negeri Sembilan, orang Perak, mereka mesti macam apa itu? Macam tu. So jadinya bedak ni bermaksud kita bahagikan. Okey, selain daripada halangan bahasa, tadi saya ada sebut dua kan, bahasa dan interpersonal. Okey, halangan daripada interpersonal pula bersangkutan dengan logat tadi. Disebabkan sekiranya seseorang itu daripada saya tak ambil jauh sebab saya orang Kedahan. So jadinya saya mengambil orang Kedahan sebagai misalnya ataupun contoh bagi logat ini. Okey, untuk bahasa, logat adalah halangan berkomunikasi, tetapi dia bersangkut paut dengan interpersonal. Disebabkan orang Kedah bila dia bersembang, dia akan menggunakan perkataan yang rasa sebutan itu kasar, akan tetapi tidak menafsirkan sesuatu kekasaran pun, tapi dengan tona nada yang bersembang itu dijadikan sebagai orang salah tafsir berkenaan dengan dia ni tengah bergaduh ke, macam itu. Natijahnya ia akan mewujudkan ketidakfahaman antara ahli kumpulan sekiranya halangan komunikasi ini antara bahasa dan interpersonal ini berlaku. Baik, bagi faktor yang kedua, yang mana saya memilih berkenaan dengan kelemahan kemahiran mendengar. Baik, mari kita menyelusuri berkenaan dengan definisi komunikasi interpersonal. Baik, satu proses interaksi antara pihak A dan pihak B. So jadinya itu sebagai satu proses dua hala ataupun interaksi secara dua hala. Sekiranya kemahiran mendengar kurang, maka
kesalahfahaman akan berlaku. Okey, contohnya seorang profesional dalam bidang kaunselor. Saya tak lari jauh disebabkan saya bidang di dalam bidang kaunseling. So jadinya seorang kaunselor sekiranya dia tidak mempunyai kemahiran mendengar yang cantik, akan tetapi dia mempunyai teknik, teori dan sebagainya, akan tetapi profession ataupun sesinya itu akan dijadikan ataupun akan diperkatakan sebagai tidak mencukupi syarat ataupun piawaian sebagai sesi kaunseling yang baik, disebabkan beliau tidak mendengar secara aktif, membolehkan beliau merasakan ataupun mempunyai mewujudkan nilai empati apa yang diperceritakan ataupun apa yang diluahkan oleh klien itu. So jadinya itu salah satu faktor yang boleh diperkatakan mempengaruhi isu ataupun konflik interpersonal ini berlaku. Baik, seterusnya mesti akan ada kesan. Okey, kesannya adalah sudah pasti ahli kumpulan akan salah faham, kurang memahami konteks yang dibincangkan dan salah tafsir mesej yang disampaikan. Seterusnya kita pergi ke cadangan. Setelah kita mengetahui dapat isu-isu atau punca yang berlaku, mesti ada cadangan yang akan dibuat. Terdapat dua cadangan, iaitu yang pertama sekali adalah permohonan maaf. Jika terdapat konflik atau salah faham sesama ahli, harus meminta maaf atau menerima kesalahan jika berlaku konflik atau salah faham. Contoh kita boleh buat berdasarkan artikel adalah cara membuat permohonan maaf melalui mesej teks. So, ia menunjukkan untuk membantu pergerakan produktiviti kerja dalam kumpulan kerana berlaku persefahaman sesama ahli. So, yang kedua adalah prihatin atau mengambil barat. Ia adalah menunjukkan seseorang tu berasa kasihan atau melindungi, walaupun sesuatu yang dia mengambil berat itu adalah faktor atau punca sesuatu konflik dan salah faham itu sendiri. Contoh yang boleh dibuat adalah seseorang tu dia membantu dan memberikan kata-kata semangat, sokongan, pujian atas profesionalism dalam kerja setelah berlakunya sesuatu isu dalam kumpulan terhadap individu yang memulakan konflik atau salah faham itu. Ia menunjukkan untuk meleraikan sebarang konflik serta memulihkan rasa hormat kepercayaan sesama individu itu sendiri. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, untuk analisis strategi yang kami guna untuk menangani konflik komunikasi interpersonal yang berlaku di dalam sebuah kumpulan kecil ialah kami menggunakan analisis SWOT, iaitu terdiri daripada strength, weakness, opportunities dan juga threat. Okey, untuk strength iaitu kekuatan, salah satu kemahiran interpersonal yang harus ada dalam diri seorang individu ialah mempunyai kemahiran mendengar yang baik. Kenapa? Sebabnya seorang pendengar yang baik atau aktif, mereka ni boleh buat seorang individu yang lain rasa lebih dihargai lah dan didengari. Tamsilnya atau contohnya, jika seorang dalam sebuah hubungan atau kelompok tersebut, dia melakukan, orang kata, meluahkan sesuatu masalah atau sedang bercerita, and individu yang lagi satu aktif mendengar, mungkin yang meluah perasaan atau meluah cerita tu dia akan rasa lebih dihargai, dan benda ni boleh elakkan daripada berlakunya konflik atau isu dalam sebuah hubungan kumpulan kecil itu. Okey, yang kedua ialah berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik ni merupakan salah satu kekuatan komunikasi interpersonal lah dalam mengelakkan daripada timbulnya konflik dalam sebuah kumpulan kecil. Komunikasi dengan baik ni bukan saja dari percakapan, tapi mungkin dari segi nada suara, penggunaan bahasa yang baik dan sebagainya lah. Dan jika seorang individu ni dia mempunyai kemahiran komunikasi interpersonal yang baik, konflik atau isu dalam sebuah hubungan dapat diselesaikan atau dapat dielakkan lah. Oleh itu, seorang individu ni haruslah mempunyai kekuatan dari segi komunikasi interpersonal yang ada dalam diri, supaya dapat membantulah hubungan tu menjadi lebih harmoni dan dapat mengatasi konflik dalam hubungan kecil. Okey, seterusnya ialah weakness. Weakness ni ialah kelemahan lah. Salah satu kelemahan komunikasi interpersonal dalam diri seorang individu
dalam menangani suatu konflik yang berlaku dalam sebuah kecil ni ialah kurangnya latihan dalam menyelesaikan konflik dalam diri mereka. Apa maksudnya? Maksudnya mungkin sesetengah individu ni, mereka ni tak mahir untuk menyelesaikan satu konflik yang berlaku. Salah satu mengapa kurangnya latihan dalam menyelesaikan konflik di dalam diri seorang individu ni ialah tiadanya kemahiran komunikasi interpersonal. Sebagai contoh, kurangnya kemahiran dalam berkomunikasi secara lisan ataupun bukan lisan. So apabila kurangnya dua perkara ni, iaitu komunikasi lisan dan juga lisan, menyebabkan suatu konflik tu boleh terjadi secara berterusan. Jadinya untuk elakkan sesuatu konflik, seorang individu tu haruslah mempunyai latihan lah dalam menyelesaikan sesebuah konflik. Okey, seterusnya ialah penentangan terhadap sesebuah perubahan. Yang ni juga merupakan salah satu kelemahan seorang individu untuk menangani sesebuah konflik. Maksudnya setengah individu ni, mereka ni tak mahu melakukan sebuah perubahan. Sebabnya mereka rasa melakukan sebuah perubahan ni merupakan sesuatu yang renyah dan susahlah untuk diadaptasikan. Susah untuk mereka menerima. Contohnya, jika konflik ni yang berlaku dalam sebuah kumpulan jurulatih and salah seorang daripada mereka ni bersikap pentingkan diri sendiri, tidak mengikut kata dan tidak mahu melakukan perubahan, perkara inilah yang boleh menimbulkan salah faham di antara hubungan kumpulan kecil itu. Dan disebabkan sikap yang tidak mahu berubah itulah yang boleh menimbulkan sesebuah konflik. Jadinya penentangan terhadap perubahan ini juga merupakan salah satu kelemahan lah untuk seseorang individu ni menangani sesebuah konflik yang berlaku dalam kumpulan kecil. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera kepada doktor dan juga rakan-rakan sekalian. Nama diberi Muhammad Ikhwan Komini bin Muhammad Rahmudin, Matrik 281169. Jadinya hari ini saya akan menyambungkan pembentangan berkenaan dengan SWOT analisis yang mana saya akan menerangkan tentang O dan juga T, iaitu O adalah opportunities, iaitu peluang, dan juga T adalah threats yang mana melibatkan dengan ancaman. Yang pertama kali saya akan membentangkan tentang peluang, yang mana peluang ataupun opportunities adalah melibatkan dari segi tiga perkara untuk kajian ataupun analisis kali ini. Adalah yang pertama kali adalah melibatkan dengan program latihan lah. Program latihan yang dianjurkan dapat membantu mengeratkan lagi hubungan di antara coach dan juga pengurusan tertinggi dan juga atlet yang mana mungkin mempunyai isu ataupun konflik di antara satu sama lain yang menyebabkan mereka miscommunication, yang membuatkan mereka sangat teruklah ke hadapan dan sebagainya. Dan juga program latihan juga dapat membantu menambahkan lagi perhubungan masyarakat di antara setiap ahli kumpulan yang sedia ada. Jadinya setiap ahli kumpulan, maksud saya di sini ialah melibatkan dengan kumpulan-kumpulan kecil daripada kumpulan daripada atlet, kumpulan daripada wakil daripada jurulatih, wakil daripada pengurusan sendiri. Itu adalah untuk mengeratkan lagi hubungan dan dalam pada masa yang sama boleh menjemput daripada pihak luar sendiri untuk memberikan perkongsian strategik yang sangat bagus ataupun melakukan mesyuarat ataupun melakukan sharing di antara ataupun conference ataupun orang kata kursus untuk menambahkan lagi apa yang boleh kita lakukan sekiranya berlaku isu berkenaan dengan interpersonal dan juga communication di antara satu sama lain dan macam mana untuk selesaikan isu tersebut. Maka ini adalah peluang yang sedia ada untuk melakukan satu tindakan demi memberikan satu lonjakan kepada satu kumpulan ataupun satu golongan ataupun satu kelompok lah, orang kata dalam golongan sama ada dari segi atlet ataupun dari segi coach, dari segi pengurusan, yang mana ini adalah membantu dari segi melibatkan dengan program latihan dan juga perhubungan masyarakat antara each other diorang, dan juga dalam pada masa yang sama akan melibatkan dengan perkongsian strategik yang mungkin dapat membantu menyelesaikan isu-isu yang telah lama berlangsung dalam kelompok ataupun dalam kumpulan kecil mereka itu. Itu saja untuk peluang. Baik,
Untuk kali ini saya akan menyambungkan pembentangan berkenaan dengan ancaman atau kita panggil threat dalam SWOT analisis, yang mana saya telah menggariskan 3, iaitu yang pertama adalah melibatkan dengan salah faham dalam komunikasi, yang kedua konflik yang mendalam, yang ketiga adalah melibatkan dengan persepsi masyarakat negatif masyarakat lah. Jadinya sekiranya berlaku salah faham di antara pengurusan yang berlaku di dalam kelompok sukan tersebut, mungkin boleh diselesaikan dengan kadar segera, kerana ini adalah merupakan satu ancaman yang memberikan impak yang sangat buruk kepada organisasi ataupun masyarakat ataupun kelompok komuniti sukan tersebut lah. Jadinya ini adalah melibatkan konflik yang mendalam. Ia akan dapat menjadi konflik yang mendalam sehingga dapat memberikan persepsi negatif kepada masyarakat. Sebagai contoh, sekiranya sesebuah pasukan bola tersebut mempunyai isu berkenaan dengan gaji, berkenaan dengan bonus-bonus tambahan ataupun berkenaan dengan pengurusan yang sedia ada, adalah mungkin berlaku salah faham dan juga komunikasi di antara mereka. Ini akan melibatkan konflik yang boleh berlaku adalah mendalam, sehinggakan para peatlet ataupun pemain bola tersebut meninggalkan kelab tersebut, dan ini akan memberikan persepsi negatif kepada masyarakat, yang mana persepsi negatif masyarakat ini dapat memberikan impak kepada kelab bola berkenaan, dan juga ini akan melibatkan hilang autoriti ataupun hilang dari segi sponsorship tajaan yang melibatkan baju bola ataupun dan sebagainya lah, yang mereka syarikat-syarikat tersebut taja untuk kelab berkenaan, dan ini akan memberikan tanggapan yang mana ini akan memberikan ancaman ataupun kita tengok kat situ adalah konflik yang mendalam lah. Benda ni konflik yang mendalam sehingga kan mungkin tidak dapat diselesaikan dan terpaksa dibubarkan begitu sahaja. Jadinya SWOT analisis adalah menggariskan tersebut, di mana yang terakhir sekali adalah melibatkan dengan threat. Ini adalah untuk melihat sama ada sekiranya isu tersebut tidak dapat diselesaikan, maka apa ancaman yang akan berlaku kepada sesuatu organisasi tersebut. Maka interpersonal communication adalah amatlah diperlukan dalam kumpulan kecil, kerana ini dapat membantu daripada salah faham dalam komunikasi dan juga dapat mengelakkan daripada konflik yang mendalam, sehingga melibatkan dengan persepsi negatif masyarakat yang dapat memberikan impak yang negatif. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Kesimpulannya, apa yang kami dapat nyatakan bahawa konflik komunikasi interpersonal dalam kumpulan kecil diibaratkan seperti racun jika tidak dirawat dengan segera. Justru itu, setiap ahli kumpulan memainkan peranan untuk mengatasi konflik yang berlaku dengan melibatkan pemahaman empati, komunikasi terbuka dan usaha mencapai solusi bersama. Jika konflik tidak diatasi, sudah pasti akan merosakkan hubungan dan seterusnya akan mempengaruhi kesejahteraan daripada segi psikologi, emosi dan mental individu yang terlibat. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.